Tadi dia kata nak baca apa? Tasawuf. Tasawuf Ustaz. Maksudnya Tasawuf. tasawuf kan? Ya? Patutnya tasawuf kan maksudnya kak? Tasawuf. Okey, buka kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, muka surat 61. Muka surat 61. Bab pada menyatakan sangat luba tas makanan. Okey. Nampak tak? Tak ada. Tak Ustaz. Aku dah share screen lagi. Slide tak ada lagi. Dah ada screen Ustaz. Ha? Tak ada screen. Belum nanti dulu. Tadi dapat tak kitab tu? Buka tak? Dah buka belum? Dapat Ustaz. Beri nanti dulu. Dapat dah Ustaz. Okey, bab yang pertama. Pada menyatakan. Tu dia baca tu. Sangat loba atas makanan. Adalah sangat loba apa? Tamak. Tamak. Tamak, mabuk, buruk lantak, pelahap, kuat makan. Pelahap itu semua nama-nama yang tak baik. Nama yang gelar-gelar lah. Atas makanan itu, makanan apa? Apa makan lah. Tengah daripada asal segala kejahatan. Apa maksud asal segala kejahatan? Puncanya datangnya kejahatan lain ni, punca dia daripada banyak makan. Lahap makan, buruk lantak. Punca ni ada beberapa kejahatan lain, dia akan datang. Nampak slide tak? Belum lagi Ustaz. Dah keluar. Dah. Ada Ustaz dia. Satu dia kata loba atas makanan ni sifat terkeji. Kalau terkeji ni nama dia apa? Tulis kat situ. Tulis sendiri. Sifat terkeji mana sifat apa? Mazmumah. Mazmumah. Kita kena biasa dengan term ni lah. Kita biasa dengan term ni. Mazmumah, mahmudah. Kita cakap banyak kali, lama dia melekat kat hati. Jadi kalau sifat tak baik tu, nama dia mazmumah. Sifat terkeji. Apa tadi ni? Loba atas makanan. Dan kita kata asal dari setengah kejahatan. Dia bukan setengah, kita betulkan. Segala. Kalau kita ada dia saya kat setengah, dia kat segala. Segala jahat ni rupanya punca ni daripada makan yang lahap. Ustaz, santai lah. Dia jajak. Asalnya dia daripada makan yang buruk. Tutup mic, minta tolong tutup mic. Asal daripada makan yang buruk. Buruk makan.
Dan situlah asalnya apa? Asalnya jahat-jahat ni, punca dia orang makan banyak. Dan ini pun yang ditumpukan oleh orang. Betul Saya tanyalah, ini abang kat sini, kakak kat sini ramai kan. Dulu anak kita ni masuk asrama. Hari pertama kita jumpa ustaz lah. Atau kita nak hantar dia kat sekolah ni agama ke apa benda ke. Pakit ke apa benda ke. Saya tahu, sama je semua orang. Apa soalan pertama yang kita tanya antaranya? Makanan. Apa dia tanya? Makanan sedap. ke belum? Ah. Apa tengok? Makanan sedap ke tidak? Kali makan. Tu soalan dia, bukan saya makan. Dia tanya nak Cukup ke makan. makan? Tanya ustaz yang jaga tu, makan saya berapa kali? Kalau makan malam pukul apa? Dia kata pukul 7. Maghrib 7.30. Lepas tu pukul 10 ada makan ni tak? Kita worry pasal makan dia. Kalau dia kata, oh lepas tu tak ada makan, kita akan pastikan kita buka dia biskut. Betul tak? Kita kau cakap anak dia apa lah? Sama lah. Pagi makan apa? Saya kata makan kari kuih je kat sini. Kita bagi makan kuih je. Tak ada makan nasi lemak ke apa? Kita worry. Kita risau. Padahal tahu tak? Kalau makan sangat kejam, akibat dia datang segala kejahatan pada diri anak kita. Ni kalau kita tak belajar tasawuf, kita buat tahu. Ini yang ulama-ulama sebut, ini yang ulama cakap. Tapi ini yang kita bincangkan. Kalau ada program, selalu yang lama bincang pasal makan. Maulid Nabi, apa semua. Online senang. Tadi bincang pasal makan. Mencorak Agung, mesti ada agenda bincang pasal makan. Maulid Nabi, mencorak pasal penduduk, mesti ada bincang pasal makan. Pocong-pocong, senaman, buat tai chi dekat surau, kat masjid, mesti ada bincang pasal makan. Lepas tu, diorang ni kita nak macam mana makan nak potluck ke nak apa. Lepas tu ada istilah potluck. Kalau tak potluck nama apa katakanlah orang yang anjur tu sediakan. Apa nama? Tapau. Tapau. Catering. Catering. Tapau bungkus. Buffet. Sponsor. Tengok macam-macam istilah ada. Yang dia worry pasal makan. Dulu ada kelas yang saya cakap sama juga Ustaz. Ini tak ada orang nak arrange makan. Dia tak payah fikir pasal makan. Jangan fikir pasal makan. Kita datang ni, kita nak belajar, kita buat kelas. Kita buat kelas malam, maghrib. Lepas tu kita sembahyang isyak. Dia murid dia bawa makan je lah. Kalau kita, dia kata tak ada orang arrange catering lah, apa lagi tu lagi ni. Lepas tu kita tak bawa kelas lagi kan. Tu yang silap tu. Jangan risau pasal makan. Makan adalah benda yang kedua. Yang kita risaukan macam mana orang nak faham ilmu, orang nak makan. Makan ni santapan rohani. Betul. Santapan jasmani. Yang ceramah yang didengar tu, ilmu yang dapat tu, itu juga makan. Tapi santapan rohani. Sebab tu banyak kan MC katakan, kita akan dengar santapan rohani. Betul tak? Kata ni memang kita dengar, santapan rohani. Santapan ni selalu perkataan ni dia dipakai di mana? Buat makan. Raja. Kedai mamak, amboi. Kedai mamak pakai santapan ke? Kalau diguna di sana-sana di raja-raja kan. Santap, itu nama dia santap. Kenapa bila rohani ni dia panggil santap? Kenapa makan ni tak panggil santapan jasmani? Makan dia panggil makan. Kenapa bila kita kata nak dengar ceramah, kita katakan santapan rohani. Kenapa? Hati. Sebab yang nak terima ni hati. Kita dah belajar tak? Imam Ghazali kata, hati, kalau Islam ni dalam satu badan, hati ini umpama raja. Jadi santapan rohani ni yang nak terima ni, yang nak berubah ni hati. Lepas tu dia katakan, santapan rohani. Akal sebagai apa? Wazir. Dalam negeri. Wazir. Menteri yang nasihat pada raja. Macam Indra sebagai apa? Tentera. Seluruh tubuh badan ni sebagai apa? Kawasan jajahan. Kawasan jajahan.
Empat ni kita dah tahu. Jadi kita faham lah. Raja yang hati dalam diri kita ni, raja ni, dia ada kawasan jajahan dia. Apa? Semua baca indera kita ni. Dan dia sentiasa menanti untuk dinasihati. Oleh apa? Oleh akal. Dan dia akan sentiasa arahkan rakyat dia untuk buat seperti mana yang dia faham. Apa rakyat dia? Mata, telinga. Itu rakyat dia. Jadi malahnya kita tak tahu perkara ni. Tak tahu prosedur ni. Tak tahu prosedur ni. Bila tak tahu prosedur ni, itu yang kita banyak silap pada menguruskan badan kita, menguruskan rohani kita. Rupanya pada makan jasad ni, kalau terlebih-terlebih, dia akan melahirkan segala kejahatan. Tamak, sombong, macam mana? Ni kita baca ni. Ada prosedur ini yang dia akan cakap. Okey. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Itu tadi kita kata tadi. Punca dari loba pada makanan makan ini, maka lahirkan segala kejahatan yang lain. Yang tadi kata tadi. Lepas tu dia kata apa? Perut ini tempat keluar. Apa tu? Nampak? Apa lah? Penyakit. Apa ni? Perut boncet. Boncet. Yalah perut. Ustaz, perut saya tak macam tu Ustaz, lain Bukan. macam. Dia tak ada kena dengan hidup dan yang mati Okey. Ini perut overdose makan ni. Perut yang terlebih makan ni yang dikatakan loba makanan ni. Kalau perut tu dia tak loba makanan, tak adalah teruk macam ni. Memanglah waktu umur tu perut buncit memanglah. Tapi janganlah sampai macam ni. Ni perut ni. Rupanya dia bukan tempat keluar najis saja. Itu jasmani. Dia bukan tempat keluar angin. Itu jasmani. Dia ada keluar satu lagi rohani yang kita tak nampak. Kalau dia terlebih pada makanan, dia loba pada makanan, dia tamak pada makanan, dia akan keluar keinginan-keinginan dan keinginan itu adalah keinginan yang tidak elok. Asal mana? Asal perut. Perut macam mana? Perut yang sangat loba atas makanan. Itulah kata faham proses dia. Bukan kata tak payah makan. Ini tak nak faham. Tapi makan tak boleh loba, tak tamak-tamak, tak boleh lebih-lebih pada makan. Dia ada kehendak rohani. Kehendak yang kita tak nampak kehendak ni. Kehendak apa? Segala kehendak dia. Kehendak nafsu. Tempat keluar segala keinginan. Kerana daripadanya, apa? Perut. Dari perut ni, dia kata, tempat keluar bagi kerana daripadanya terjadi keinginan faras. Waktu itulah dia seronok pada keinginan faras dia. Sebab tu, dalam kitab kata, kalau orang itu tak mampu kahwin, tak mampu macam sebab lah. Tapi sebagai manusia, dia pasti ada keinginan pada pasangan lah. Pada jimat, pada pasangan, dia ada keinginan. Maka alternatif, pilihan yang diberi untuk dia tidak terlibat dengan maksiat dan dosa, ialah dengan apa? Puasa. Dengan puasa. Kenapa? Bila puasa, terhindarlah dia loba atas makanan. Bila terhindar dia loba atas makanan,
maka terhindar daripada keinginan faras. Faras ni bukan faras perempuan tu. Faras ni kemaluan lah. Tak ada bil. Lepas tu dia bagi jalan keluar. Supaya tak terlibat dengan Lina, dengan apa-apa saja yang dosa. Sebab dia tak ada pasangan. Kalau ada pasangan tak apa. Maka disyorkan oleh ulama pada dia untuk menghilangkan dia daripada terlibat dengan dosa faras, puasa. Terus orang kata kalau dia tak mampu nak kahwin, nak ada puasa. Ada jalan keluar. Lepas tu kita tengok okey. Sekejap Saya nak tambah satu slide ni. Saya nak terangkan tadi. Okey. Lukis ni kalau nak lukis lah. Ini keinginan faras. Bila datang keinginan faras ni, katakanlah orang ni memang dia seronok je nak kahwin. Tengok perempuan dia seronok. Sampai dia buat benda-benda tak patut buat lah. Sampai dia keluarkan air mani dengan tangan. Kenapa keluarkan air mani dengan tangan? Sebab dia tak ada pasangan. Maka dia melakukan dosa. Kalau dia ada, memang selalunya manusia dia ada keinginan lah. Maka penyelesaian dia adalah kahwin. Kalau dia memang betul-betul keinginan pada pasangan, maka hukum itu kahwin bagi dia wajib. Mana kahwin lah? Slide tak ada Ustaz? Slide tak ada? Okey. Maka keinginan pada dia adalah kahwin. Okey, nampak slide tak? Nampak. Dah ada okey. Ada. Kalau kali ni dia tak mampu kahwin. Dia ada satu lagi jalan kali ni. Kat ni lah kita kata. Tak mampu. Abang Alim. Abang Alim. Ya Ustaz? Abang Alim ada sedia highlighter semua ada. Ada Ustaz, ada. Baru beli Ustaz. Baru beli baguslah. Rumah ada banyak color-color tu bang. Macam budak sekolah kan. Tak apa, color ni, warna kehidupan kita betul Betul Ustaz. Color ni, warna ni dia menarik kita untuk tengok balik. Lepas tu kita cantik Mula cakap cantik lama kita seronok. Eloklah pakai warna-warna. Belilah highlighter, kedai RM2 pun ada. Ni kucing mana pula belajar ni? Tak mampu kucing pun nak belajar pada air dekat Rus. Orang pun tak belajar, kalau orang tak belajar tu betul. Maka dia ada jalan penyelesaian. Kali ni, maka disuruh dia puasa. Okey, saya nak cakap apa ni? Keinginan faras. Ini tujuan dia apa ni? Ni. Ini bertujuan Bukan nafsu. untuk menghilangkan atau kita kata mengurangkan keinginan faras. Faras ni kemaluan tau. Orang lelaki ke orang perempuan tak kira lah. Ini tujuan ini. Tujuan apa? Tujuan pada puasa ni. Rasulullah kata jika dia tak mampu dah ada puasa. Ni. Tapi kalau kahwin pun tidak, puasa pun tidak, ni bahaya dia terjebak pada kahwin yang tak sah, itu namanya zina. Punca dia daripada apa? Makanan. Banyak makan. Banyak makan. Dalam bab ni punca dia banyak makan lah. Dia banyak punca lah benda ni.
Ni, punca dia ni, satu nama dia loba. Atas makanan. Ingin nak makan ni, ingin nak makan ni, ingin nak makan ni, ingin nak makan ni. Ni punca dia ni. Orang makan cara sederhana pun kalau pada normal ni manusia ni kadang-kadang dia ada keinginan juga pada pasangan ni. Pada kemaluan paras ni, dia ada kemaluan paras dia ada keinginan juga. Sebagai normal punya orang lah. Kadang ada juga. Jadi bila dia tak kahwin, dia kena keluarkan untuk mengelakkan dosa, dia kena puasa. Jika dia keluarkan mani dengan tangan, berdosa. Walaupun ada pendapat yang kata, yang terkecil kata boleh untuk mengelakkan dia berzina. Tapi kebanyakan ulama kata tak setuju. Tak boleh. Kenapa? Sesuatu benda, zina itu dosa, tak boleh diganti dengan keluar mani dengan tangan. Kenapa? Keluar mani dengan tangan juga dosa. Sebab apa? Sebab ulama kata, Rasulullah dia pergi jalan keluar. Apa dia? Puasa. Puasa lah. Itu je jalan dia. Okey. Tengok balik. Kemudian, apabila mengerasi oleh keinginan makan dan keinginan jima. Kalau dia makin kuat makan, makin nak makan, lepas tu makin ingin pada jima, nescaya dia jadi apa? Lahirlah keinginan yang kedua. Keinginan jima ni semua ni. Bila dia kuat makan, dia rasa keinginan pada makan. Dia rasa cepat keluar keinginan makanan, keinginan jima, keinginan paras. Maka dia kata, terjadi daripadanya keinginan pada harta akibat. Ni akibat dia ni. Akibat dia loba pada harta. Tadi loba pada makanan. Dia loba pada harta. Jadi sekadar banyak makan. Bila banyak makan keluar keinginan. Keinginan dia loba pada harta. Kenapa? Dengan harta itulah dia boleh melayan keinginan paras tanpa halal. Dan dia boleh beli lagi makanan. Kenapa? Harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu, keinginan makanan dan keinginan jima, melainkan dengan harta. Saya catat dekat nota ni kan, bila belajar dulu kan. Guru kata apa ini akibat melalaikan zikrullah. Orang yang melalaikan zikrullah ni, dia makan. Dan dia lalaikan zikrullah. Atau dia makan benda tak berkat. Ada dua sebab. Guru kata dua sebab. Satu, dia makan benda tak berkat. Walaupun benda tu halal, tapi tak berkat. Tu sebab tu kena makan ni halal dan thayyiban. Halal dan thayyiban. Kalau dia makan itu benda tak halal tapi tak berkat, benda tak elok, benda tak baik. Halal tak berkat. Jadi akibat dia apa? Akibat dia nanti akan lahir daripada tenaga yang dia ada tu, keinginan tak elok. Kenapa? Dia tak nak cover keinginan ni, tak cover dengan zikrullah. Jadi bila di cover dengan zikrullah, akan lahirlah keinginan yang baik. Jadi akibat kita apa ni? Lobalah dia, tamaklah dia, bersungguh-sungguhlah dia pada mencari harta
kerana untuk apa? Untuk menyampaikan keinginan hasrat pada faras, hasrat pada makanan dan seterusnya hasrat pada jima'. Ulama-ulama dah susun dah dia punya perjalanan ni tau. Lepas tu, jangan fikir sangat pasal makan lah. Jangan fikir sangat lah. Makan ke tak makan kan. Jangan fikir sangat lah. Kalau boleh, puasa lah. Isnin, Khamis ke, apa-apalah. Kita puasa. Moga-moga dengan puasa ni, Allah akan rendahkan nafsu kita lah. Tak adalah dia mengamuk, mengawuk, dia tak ada buat pada benda tak baik, tak ada keinginan tidak baik. Kenapa? Puasa. Saya dulu, saya ingat saya kerja dulu. Waktu tu tahun, saya tak ingat tahun berapa lah. Tapi sebelum tahun 95. Lepas 96 saya ada kerja tempat lain. Saya kerja dekat Kelana Jaya. Jadi tahun 85 saya kerja Subang Jaya. 85, 86, 87. 87 saya pindah ke Kelana Jaya. Sampai tahun 95. 95. Jadi masa tu adalah ikut-ikut tabligh masa tu lah. Tak aktif lah tapi ada ikut lah. Kalau budak-budak tabligh ni baca hadis semua dekat waktu Zuhur kan. Dekat masjid session 14 tu, masjid bulat tu, orang panggil masjid bulat tu. Adalah saya ikut. Jadi saya dapatlah kawan-kawan, beberapa orang kawan dari situ lah. Jadi ada satu kawan ni, masa tu umur saya pun rasanya tak sampai 30. Jadi dia cakap dengan saya, dia kata saya ni sebenarnya nak ambil cuti ni. Saya nak cuti 4 bulan, 40 hari dia kata saya nak keluar tabligh. Tabligh kan ada keluar 40 hari, ada keluar 4 bulan kan. Lepas tu dia kata itulah masalah dia, bos ni memang payah nak bagi. Sebab sebelum ni ada orang minta tak dapat. Ada orang minta cuti tanpa gaji 2 minggu. Saya cuti saya dah habis, dia kata sebab isteri saya sakit. Jadi saya dah habiskan cuti dah. Ini pun dah bulan 10 ni dia kata. Saya ingat ni cuti sekolah ni. Jadi saya nak keluar 40 hari. Jadi cuti dah habis, jadi saya nak keluar tanpa gaji. Tapi sebelum ni ada budak minta tak dapat. Dia kata. Lepas tu dia kata apa? Ada satu lagi kaedah nak cubalah. Yang guru-guru dia ajar lah. Dia kata apa? Puasa 40 hari. Tu puasa 40 hari. Tiap-tiap hari nak buka, tiap-tiap hari masa puasa, jangan lupa doa benda yang sama lah. Hajat tu. Hajat nak dapat cuti ni. Dia pun puasa 40 hari je. Ni dia cerita. Hari yang ke-30 berapa, dia pun cerita dengan bos dia. Bos, saya nak cuti dapat gaji, gini-gini lah. Saya nak keluar dakwah bos, gini-gini. Bos dia yang sebelum dia reject budak-budak punya jabatan ni adalah beberapa orang budak tabligh ni yang pernah try dengan dia tak dapat. Dia kata kerja banyak lah, kau lama sangat cuti lah nanti gitu gini. Tapi tiba-tiba dia kata, kau nak pergi mana 40 hari? Inilah bos nak keluar tabligh lah ni hujung tahun kan. Budak pun di sekolah. Tak apa, boleh lah dia kata. Bos dulu je. Dia kata lah. Dia cerita pengalaman tu. Dia pengalaman je lah. Tapi masa dia puasa tu, hari-hari dia puasa tu, dia doa. Lepas tu malam pun dia nak buka, dia doa. Dia puasa 40 hari berturut-turut. Pada hasrat dia, moga-moga dengan puasa dia ni, melawan dia nafsu makan ni, melawan dia benda yang batalkan puasa ni, Allah akan pandang dengan rahmat, dia kata, Allah makbulkan doa dia. 30 lebih, dia pergi jumpa bos dia, approve. Tapi dia puasa terus sampai 40 hari, dia kata. Itu the power of fasting. The power of fasting. Kekuatan daripada amalan puasa. Jadi kalau kita ada hajat yang besar, dan kita sangat-sangat harapkan Allah makbulkan doa kita, antara kaedahnya, kita puasa. Kalau ikut guru-guru kata, dalam puasa tu, kena banyak selawat. Niatkan puasa sunat lah. Puasa sunat lah, niat. Niatkan puasa sunat. Bukan puasa qadha. Niat puasa sunat. Okey. Ini pengalaman daripada kawan kan.
Kawan-kawan saya ni kongsi je pengalaman ni, diorang cerita ni. Okey. Dan terjadi, ni disambung lagi ni. Daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan pula. Dah ada harta, megah pula. Tu. Bersambung-sambung. Mula tadi ingin pada kena paras, ingin pada makanan, ingin pada jimat. Punca daripada apa ni? Perut tadi ni. Perut yang kau makan tadi. Makan berlebih-lebihan. Maka lahirlah keinginan yang lain. Dan keinginan ini dapat dengan cara apa? Dengan cara yang tak elok. Dengan cara apa? Dia nak rakus pula pada harta. Punca dia apa? Loba pada makanan. Bukanlah loba. Loba, L-O-B-A, loba. Tamak, rakus, pelahap. Apa lagi? Kuat mentekan darah. Apa lagi bertanya tersebut? Menuju. Kuat menantak. Mencekik. Kuat mencekik. Apa macam-macam perkataan yang orang guna? Tak diingat makan je. Ini teringin, itu teringin, ini teringin pada makanan. Tapi santapan rohani, dia tak kisah. Hati dia tenat, hati dia lapar, hati dia sakit, hati dia mati. Dia tak boleh. Tak boleh Tapi dia melayan keinginan apa? Jasad. Dulu Ustaz Samsul dulu yang saya cerita dia pernah ajar kat rumah saya. Tahun 90 berapa 80 lebih 88, 87. Lepas saya kahwin lah. Saya panggil dia ngajar kat rumah. Adalah janji kan. Rumah pun kecil. Rumah flat satu bilik. Adalah kawan-kawan 2-3 orang datang. Jiran-jiran datang dengar sekali. Saya dengar dia cakap dekat surau, bukan kat rumah saya. Dia ngajar kat bawah surau. Jadi saya ikut antara surau, antara kitab dia ajar, kitab dia lah. Dia kata masa dia dekat mengaji dekat Ian Kedah. Dekat pondok lah. Dia rajin berulang ke sana. Tak tahu lah dia duduk sana ke apa, saya ingat. Ada seorang makcik ni, dia kata, makcik ni datang. Dia kata, Ustaz, makcik ni masalah dia tak tidur lah malam. Berpusing-pusing kiri kanan. Tapi pejam mata, tapi tak boleh lelap. Ustaz ni kata apa tau? Makcik punya roh hati makcik lapar. Jawapan dia memang pelik kan. Jadi makanan roh, makanan hati ni yang paling sedap ialah sepertiga malam. Waktu tu paling sedap dia makan. Waktu tu dia resah. Menyebabkan dia beri kesan pada jasad sampai tak boleh tidur. Dia kata gitu. Makcik lepas ni dia kata, makcik tak boleh tidur. Kompat tu kalau tak boleh tidur juga, pukul 3 tu. Makcik ambil je wuduk, makcik solat lah. Hajat ke, tahajud ke. Baca Quran sikit, dikit-dikit. Mesti buat. Nanti jiwa makcik tak resah, makcik akan boleh tidur macam biasa. Jadi dia kata makcik ni amalkan. Selang beberapa bulan tu dia datang balik dekat pondok yang tempat Ustaz ni belajar. Dia kata apa? Betul lah Ustaz. Betul pula dah. Tuan guru ni dia menilai dari segitulah. Dia tak menilai dari segi lain. Rupanya apa yang dia cakap ni benar dan makcik ni buat betul. Kenapa? Hati ni juga dia memerlukan makanan agar dia kuat, agar dia sihat, agar dia strong. Kalau benda angin ribut datang kat dia tak goyang. Kalau dia luka, dia tak sedih. Kenapa? Dia strong. Dia bukan macam luka tangan ni, luka hati lain. Luka tangan lain.
Luka hati lain, luka tangan lain. Luka tangan ni dia kena rawat fizikal lah. Tapi luka hati ni dia ada kaedah rawatan lain. Jadi bila hati dia strong, kuat, tebal, mantap, dia tak mudah terluka. Dia tak mudah terluka. Bila hati dia kuat, dia tak sakit. Bila tak sakit, dia tak mudah sakit hati. Saya kata dulu kan, apa guru cakap apa? Orang yang selalu sakit hati ni, sebenarnya hati dia sakit. Sakit macam apa? Hati dia lembik, hati dia cedera. Sebab tu dia mudah sakit. Sakit apa? Dia mudah sakit hati. Ada je dengan orang ni sakit hati. Besok dengan orang ni pula sakit hati. Besok tengok orang ni pula geram. Itu nama dia hati dia sakit. Sebab itulah orang yang hati sakit, dia mudah sakit hati. Itu bidalan yang kita kena faham lah. Punca dia ni apa ni? Nak tamak pada harta. Dia makan yang berlebihan. Sebab tu bab yang pertama ni, pada menyatakan benda-benda tak baik ni, yang ada pada hati, bab yang pertama ni kata apa? Loba pada makanan. Lepas tu dia akan cakap, loba pada berkata-kata. Tengoklah, setiap negeri sunan. Kalau tengok muka surat berapa? Loba pada berkata-kata. Buku surat Jawi 67. buku surat Jawi muka surat 26. Loba pada berkata-kata. Lepas loba pada berkata-kata, dia ada lagi satu sifat mazmumah. Tengok muka surat berapa? 89. Pada menyatakan marah. Jadi dia ada sifat kekejian. Tapi pertama yang disuruh kita jaga, yang dia kita sekat, jangan makan lebih-lebih. Cuba kita tengok kalau kita perasan orang-orang yang pemarah, selalunya dia loba pada makan. Orang-orang yang suka pada kemegahan, suka orang puji dia, selalunya dia ada loba makan. Loba makan ni bukan maksud dia saja kita makan banyak. Kita ada keinginan macam-macam pada makanan ni. Kita keinginan macam-macam pada makanan. Ini akibat dia tak baik lah. Okey. Dan terjadi kepada ingin pada harta itu, ingin pada kemegahan. Kerana sukar mengusahi akan harta itu, melainkan dengan megah. Bila banyak benda, bila kita ada banyak benda, kadang-kadang dia boleh tak jaga, dia boleh datang riak. Ini lahirlah. Dia akan banyak riak. Tu. Menghimpun padanya sifat. Kemudian, dia kata apa? Muka sebelah. Apabila ia menuntut akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, bila dia dapat harta, dia rasa megah, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak kebinasaan. Datang pula penyakit mazmumah yang lain. Itu maksudnya. Berhimpun pada dia beberapa kerosakan, kebinasaan. Seperti riak. Bila dah megah, dah banyak harta, tak kawal dengan agama, tak faham agama. Datang pula riak. Tunjuk dengan orang. Dan datang pula sombong. Kenapa? Dia ada, orang tak ada. Kenapa? Harta ni didapat daripada jalan yang tidak elok lah. Proses dia tidak elok. Apa dia? Dia banyak makan, lahir keinginan, dia tamak harta. Bila keinginan dia banyak, dia ada tamak pada harta pula. Kenapa? Daripada sifat terkeji ni, loba atas makanan ni,
asal bagi segala kejahatan yang lain. Ini dia punca ni. Ini flow ni yang kita cerita ni. Lepas begini, gini. Lepas begini, gini. Lepas begini, gini. Lepas begini, gini. Punca dia apa? Punca dia loba pada makanan. Kita kalau tak belajar, kita tak tahu. Dah banyak orang dah cakap nak buat program benda yang dipikir pertama, makan. Tak apa, nak fikir makan tak apa. Nak raikan orang makan tak apa. Tapi semua orang kena tahu apa. Ni basic yang mengakibatkan loba makanan ni, basic ni. Rupanya dah dicerita dalam kitab. Kita tak belajar, kita tak reti, kita tak tahu, tak faham. Ni lah akibat dia. Okey. Berhimpun padanya seteru, musuh, nak harta berebut dengan orang, nak projek berebut dengan orang, nak gini punggung orang, lama bermusuh pula. Kenapa dia dapat, saya tak dapat, musuh pula orang bagi projek, itu kita projek lah. Ini lahir nak berseteru pula, berseteru bermusuh pula, sesama Islam pula bermusuh. Jadi akibat dia apa? Punca dia apa? Punca dia tadi dia loba pada makanan tanpa dia sedar. Dan proses ni berulang. Dan pada tu dia loba lagi makanan. Dah keluar pula keinginan lain. Dia loba pada makanan lagi. Keluar yang lain. Loba pula pada harta lagi. Benda ni rutin lah. Macam satu pusingan. Circle. Dia pusing balik, dia pusing balik. Jadi dia kekal kat dalam tu. Tanpa dia sedar, dia telah buat perbuatan yang terkeji. Sifat yang tak baik. Yang nama dia rumah. Yang nama dia loba atas makanan. Kalau kita tak belajar dengar cakap saya, kita takkan tahu benda ni berlaku, kita tidak faham benda ni berlaku dan kita tidak sedar benda ni berlaku. Akibat ni kemusnahan kat diri kita. Dapatlah manusia itu riak, takbur ni sombong. Akhirnya dia ada sombong hati. Na'udzubillah dia mati dengan sombong. Rasulullah kata orang yang ada sombong sebesar biji sawi, dia tak masuk syurga. Dia masuk neraka. Punca tadi apa? Punca tadi makan berlebihan. Kalau kita faham, kita faham lah. Kalau kita belajar mana kita faham. Rupanya makan lebih-lebih ni bukan saja rosak pada jasad. Yalah, penyakit datang kan. Macam-macam penyakit datang. Tetapi malangnya juga tanpa kita tahu, dia rosak pada buku amal kita. Datang nanti loba pada harta, datang nanti. Kita kata iya ke? Tengok diri kita. Betul tak? Tengok diri kita. Tahu tak punca dia apa? Punca dia makan. Iya ke? Iyalah. Ulama dah kata gitu. Dia kata tak ada lah. Habis punca apa? Ini salah satu punca. Ulama cakap gitu. Lepas tu nak kena faham proses yang mengakibatkan, proses yang menyebabkan, apa yang menyebabkan datang mazmumah antara proses dia bila dia tak kontrol jasad dia. Jasad dia tak kontrol apa? Dia tak kontrol makan. Selama ni kalau tak belajar, tahu tak benda ni? Pernah dengar tak benda ni? Kita anggap makan ni benda biasa lah. Ada benda makan. Selagi ada lantak. Lantak. Betul ada kedai Abang Alim. Ada kedai nama apa? Melantak. Melantak. Ngeri nama. Saya dapat kedai Abang Alim kita kongsi Menterkedarah. Harus dia sebut Menterkedarah. Kedai Melantak dah keluar dah. Laku kat tu. Kat Melaka ada. Kat mana lagi tak tahu. Kat Melaka juga nak dia buka. Kat Melaka dia buka. Pemalu Yasin je. Melantak.
Bolehlah balik kita buka kat Bangi. Mentega darah. Orang kata kenapa lah nama kedai kau buruk dengan menantak ada. Mentega darah tak ada. Apa salahnya adik-beradik Unik sikit Ustaz. Unik sikit lah. Tapi kena kutuk lah. Tak apa. Apa lah nama mentega darah. Atau buatlah mentega darah. Buat dalam bracket. Sifat terkeji dalam kitab tasawuf. Buat kedai. Jadi orang nak masuk, orang kata, tak boleh makan banyak-banyak. Dia sifat terkeji. Jarang orang cakap pasal perkara ni Jarang orang tahu pasal perkara ni. Jarang orang faham pasal perkara ni. Tapi ulama-ulama tasawuf, patut orang belajar tasawuf. Sebab apa? Dia nak elakkan diri kita ni daripada jadi riak, jadi loba pada harta. Dia stop dekat punca. Kalau dah kena penyakit nak rawat agak susah. Kalau dah hati atau sombong, ada rawatan dia tapi agak payah. Jadi stop dekat punca. Antara punca dia, melantak. Mentega darah. Mencekik. Apa saja orang kata. Ingat dulu arwah apa? Arwah Ustaz Ismail Kamus ni. Dia pergi ceramah kan. Dia kata Sayyidina Ali ni, dia puasa. Lepas tu dia nak buka. Waktu nak buka ni datang seorang lelaki. Assalamualaikum. Dia kata, saya ni musafir. Saya dah 2 hari tak makan. Sayyidina Ali tu makanan dia untuk dia. Tu dia buka puasa tu. Dia kata, tak apalah, saya pun puasa ni, tak apalah. Awak dah 2 hari tak makan, saya baru 1 hari. Dia bagi makanan buka puasa ni pada orang tu. Ni Ustaz Ismail kamu cerita lah. Hari kedua dia kata, tak tahu lah dia buka apa, tak tahu lah. Buka tamal ke sikit dia buka lah. Dia puasa lagi. Allah takdirkan nak buka, datang lagi orang lain pula. Tolonglah saya dah, dia kata 3 hari tak makan. Saya tak ada apa nak makan. Kerana dia kata apa? Engkau ambil lah makanan aku nak buka puasa ni. Sebab aku baru 2 hari, engkau dah 3 hari. Ambil. Dahsyat tau. Arwah ni kata apa ni? Kalau kita lah dia kata, nak buka puasa, ada orang beri salam, kita kata apa? Orang nak mencekik tak senang. Gitu. Ustaz kamu ni kelakar. Orang nak mencekik tak senang. Orang tu bukan nak minta makanan kita pun. Apa beri salam, Assalamualaikum ni, tuan menggerik kata, orang nak mencekik tak senang. Itu saya dengar perkataan mencekik tu. Tengok bagaimana orang-orang soleh, ahli syurga, dia sanggup buat. Dia sanggup buat. Kenapa? Pada dia, utama bukan dia. Utama adalah orang lain. Waktu kita dengar cerita bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ni dalam perang, ada yang penat, ada yang haus. Kapan pasir perang, ada yang luka, ada yang nazak. Maka dia ambil air, dia bagi minum. Tapi bila orang yang nazak, yang luka ni, dia nampak sebelah dia kawan dia orang sama Islam, pun luka, pun nazak, pun teruk. Dia kata, bagi orang sebelah. Jangan bagi saya dulu, bagi dia dulu. Dia sanggup utamakan kawan-kawan dia ni. Tapi kawan dia ni tengok pula orang sana, luka dia teruk, kau bagi. Akhirnya dia bagi papas, patah balik kat orang yang pertama tadi. Semua menolak untuk minum air dulu. Kenapa? Bagi orang lain dulu, bagi orang lain. Padahal mereka juga parah. Macam Daniel Ali tu kan. Nak buka puasa, orang tak ada apa makan. Dia pun tak ada apa nak bagi makan. Dia bagi benda buka puasa tu bagi. Nampak mereka ni. Kan ada cerita yang apa? Tetamu datang, makanan tak cukup, dia bagi makan tamu, kan ceritanya dia tutup api, dia tutup pelita tu, supaya tetamu tak nampaknya dia pun tak makan, dan dia buat-buat makan pada pinggan yang kosong. Kan ingat tak cerita tu? Zaman Nabi tu. Ada Ustaz ada cerita. Ada Ustaz. Cerita ni popular. Kalau kita dengar cerita ni, cerita ni memang sahih.
Dan Allah menyatakan rasa bersyukur, rasa gembira dia. Rasa kagum dengan orang ni siapa? Orang yang buat tadi. Diutamakan dia punya siapa? Dia punya tetamu. Lepas tu kalau kita ada nak bagi benda kat orang kita nak bagi benda kat orang, contoh ni saya kata contoh lah. Ada rambutan. Rambutan ni kadang-kadang campur-campur kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Kita nak bagi kat orang, kita bagi yang besar. Yang kecil biar kita makan. Kenapa? Itu nilai pemberian sebenarnya. Bagi apa yang kita Suka. kasih, Kasih. sayang. Sayang. Itu nilai pemberian tu. Pemberian ni satu nilai. Berinya apa yang kita sayang tu pemberian tu. Ini kita bagi ke orang benda yang kita nak buang. Adalah pahala. Tapi nilai dia tak tinggi. Bendanya dah nak buang. Kita cuma bagi dia ni untuk dia tolong buang kalau tak nak pakai. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Dia yang bagi ni yang paling elok, benda yang kita paling sayang lah. Kita ada 2 baju lah kata. Kita ada 5 tudung. Lepas tu kita dengar lah Muhalaf ni kawan kita masuk Islam. Kita nak bagi dia 2 lai lah tudung. Hadiah kat dia. Selalunya kita ambil tudung yang mana? Tudung yang latest design yang kita bawa beli semalam ke? Atau tudung yang dah tak ada nama? Yang tak nak. Dia latest lagi yang tak nak. Betul. Yang baru minggu lepas beli, dalam plastik lagi sekarang. Kita pegang, ini aku nak pakai ya. Ni ambil tudung mana? Ambil tudung yang dah lusuh-lusuh tu. Bagi dekat dia. Tudung yang paling baru, kita bagi. Jadi nilai pemberian itu tak sama. Lepas tu dulu zaman Rasulullah dulu ada seorang lelaki, dia bila dia nak meninggal dunia, dia cakap beberapa perkataan. Satu dia kata lagi jauh lagi baik. Satu dia kata lagi banyak lagi baik. Satu dia kata lagi baru lagi baik. Dia ulang perkataan ni masa dia nazak. Maka bila dia meninggal, maka dia tanyalah dia pada Rasulullah. Rupanya Rasulullah bercerita lah. Sebelum dia meninggal ni, kalau tak salah saya cerita dia itulah. Dia ada bawa orang buta, jalan orang buta. Dan bila nak mati, dia nampak pahala yang dibawa jalan orang buta tadi. Orang buta kan tak nak gelap, dia pimpin. Jadi dia nampak pahala dia besar. Maka dia kata, kalau aku jalan lebih, kalau lagi jauh lagi baik. Kenapa? Kalau dia pimpin orang buta lagi jauh lagi baik. Dia nampak pahala dah. Dan dia ada bagi sumbangan pada orang lah. Hari itu dia bagi sumbangan pada orang. Dia nampak pahala. Dia kata kalau lagi banyak lagi baik. Dan dia ada bagi sebahagian barang ni pada orang. Sedekah ke, hadiah ke, tak kisahlah. Dan dia nampak pahala waktu nak mati. Dia kata kalau lagi baru lagi baik. Kenapa? Dia bagi yang tak baru pun pahala besar. Dia hanya menolong orang buta beberapa langkah perjalanan. Nampak pahala besar. Dia kata kalau lagi jauh lebih baik. Dan dia bagi sumbangan tak tahulah, duit ke apa benda tak tahulah. Dan nampak pahala besar waktu nak mati. Dia kata lagi banyak lagi baik. Itu perkataan 3 perkataan tu. Lepas tu, keinginan pada makan ni, kalau kita makan terlebih, itu nak boleh loba. Walaupun makanan itu adalah makanan yang halal. Loba. Okey, Wah, nak tanya apa, Wah? Bukan Ustaz nak bagi tahu Ustaz dekat pukul 6 Ustaz. Pandai nak jam teruk Ustaz. Jam dia teruk Ustaz. Sekarang dah gelap sikit hujan. Yelah, okey. Okey Ustaz, okey. Saya nak pergi balai polis ni. Nak ngajar kat balai polis. Okey, kita pun di sini lah. Nanti kalau nanti boleh buat online, saya bagi link. Kalau tak boleh, saya kata tak boleh. Kalau boleh, kita kata boleh.
Mungkin nak buat ceramah umum dulu kot. Nak warm-up lah. Nak warm-up. Buat ceramah umum. InsyaAllah. Okey. Mau doa selamat sikit. Doa selamat kita nak baca ni. Cucu pada Abang Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sebut nanti Abang Syahid sebut nama cucu Saya sebut, saya diam, Ya Allah Tuhan kami berhimpun mengharap rahmat-Mu, kami berhimpun mengharap redha-Mu, Ya Allah. Kami berhimpun dengan berkat, Ya Allah. Berkat majlis ilmu ini, Kau makbulkanlah, Kau permudahkanlah urusan, Ya Allah. Kau permudahkanlah urusan pembenahan, Ya Allah. Cucunda kami, anak kami yang bernama Nur Arisa dari dan mudahkanlah segala urusan keluarga dia, Ya Allah. Berilah ketabahan pada keluarga dan beri ujian, Ya Allah. Ya Allah, agar anak ini menjadi anak yang solehah, Ya Allah. Dengan berkat, Ya Allah, Rasulullah SAW, Ya Allah. Dengan berkat majlis ilmu ini, Ya Allah, Kau makbulkanlah doa kami, Ya Allah. Engkau adalah tempat kami mengharap, Ya Allah. Tiada siapa yang boleh membantu kami, Ya Allah. Engkau adalah sebaik pembantu, Ya Allah. Engkau adalah sebaik penyayang, Ya Allah. Engkau adalah sebaik mengasihi hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf? Saya nak keluar dah ni. Wabi Allah alam. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.